Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu kembali dalam Jom Belajar Microsoft Excel. Untuk video kali ini kita akan menerangkan berkaitan dengan tips and trick dan juga manipulasi data di dalam sel Excel. Seperti yang kita telah maklum sebelum video pada sebelum ini, setiap sel mempunyai lokasi yang telah ditetapkan mengikut lajur dan juga baris. Okey. Jadi setiap sel ini mempunyai lokasi masing-masing. Okey, untuk itu ada kalanya kita memerlukan kolom yang lebih besar. Contoh, saya masukkan nama saya. Okey. Dan nama bapa. Okay, kalau kita lihat di sini ada pertindihan data ataupun maklumat yang kita masukkan di dalam sel. Jadi yang pertama saya terangkan dulu bentuk-bentuk cursor ataupun mouse kita ni. Okay, yang pertama ialah bentuk dalam keadaan simbol tambah dan juga kosong putih di tengahnya. Ini ialah simbol di mana kita boleh membuat pilihan atau kita boleh select mana-mana sel. Okey. Yang kedua ialah simbol. Kalau kita tengok, kita lalu pada setiap kolom, simbol anak panah ke bawah. Ini ialah menunjukkan untuk kita memilih satu lajur pilihan untuk kita membuat formatting ataupun membuat pilihan. Okey. Sama juga dengan baris. Dia akan mengeluarkan anak panah ke kanan. Kita boleh membuat memilih sebaris baris tersebut dengan klik melalui nombor. Keluar saja anak panah ke kanan, klik. Sama dengan kolom. Okey, yang kedua, bila kita berada di atas kolom, akan keluar satu cursor simbol tambah, tetapi kiri dan kanannya memaparkan anak panah. Ini ialah untuk kita membuat mengubah saiz kelebaran kolom. Okey. Jadi kita punya maklumat di dalam sel tidak bertindih. Okey, lagi satu tips yang mungkin ada yang tidak tahu. Sekiranya kita memerlukan saiz sel yang sama, kita boleh membuat memilih beberapa kolom dengan klik dan drag. Okey, contoh saya ambil daripada D, keluar anak panah ke bawah, saya klik dan saya drag untuk memilih beberapa lajur. Dan selepas itu saya akan membuat menukar saiz lebar lajur dengan lalu di tengah-tengah antara sel yang kita dah pilih tadi, sehingga keluar bentuk cursor yang tambah, kiri dan kanannya mengeluarkan anak panah. Jadi kita klik. Okay, contoh saya ubah mana-mana lajur yang kita pilih tadi berubah saiz yang sama. Okay, itu ialah tips yang kedua lah. Sama juga dengan baris. Sekiranya kita perlu mengubah beberapa baris dengan saiz yang sama, kita boleh membuat pemilihan saiz dengan klik pada satu saiz dan drag ke bawah. Okay, kemudian kita akan klik pergi kepada mana-mana baris yang kita pilih, lalu di antara persempadanan baris tersebut akan keluar anak cursor berbentuk tambah, tetapi anak panahnya di sebelah atas dan juga di sebelah bawah. Kita klik dan juga kita ubah saiznya. Okay, jadi kalau kita tengok semua baris yang kita pilih tadi mempunyai saiz yang sama. Okay, itu berkaitan dengan sizing. Kita boleh ubah. Ini satu. Kalau nak beberapa, kita boleh ubah. Dia akan menjadi saiz yang sama.
Okey, yang kedua, untuk tips yang kedua, katakan macam tadi, kita mempunyai data yang banyak tapi dia hilang ataupun tertindih antara satu sama lain. Untuk kita mengubah saiz kolom mengikut konten ataupun kandungan di dalam sel, kita boleh pergi, contoh konten saya di dalam laju G. Jadi kita pergi di antara G dan hash, kita cuma 2 klik, dia akan mengubah mengikut saiz kandungan yang ada di dalam sel. Begitu juga kalau kita ada satu saiz yang kecil, kita nakkan saiz yang sama mengikut konten. Contoh di sini saya contoh saya letak satu konten panjang. Okey, kita nak setiap kelebaran laju mengikut kelebaran laju kita mengikut saiz kandungan. Contoh okay, katakan kita punya okay, jadi kalau boleh kita nak saiz setiap laju tu samalah macam ni. Contoh okey, macam ni. So kalau katakan kita nak saiz yang samalah, okey, macam ni. Kita nakkan setiap kolom akan mempunyai saiz mengikut kandungan setiap yang ada di dalam sel. Okey, katakan saiz sel tersebut kecil. Okey, sel tersebut kecil dan setiap data ni bertindih-tindih. Jadi kita memerlukan saiz yang bukan saiz yang sama, tapi setiap saiz kelebaran laju mengikut kandungan sel. Jadi kita boleh hide, kita boleh buat select daripada mana yang kita nak. Contoh saya nak daripada laju G sehingga laju L. Pergi di mana di antara laju yang kita dah pilih tadi, bila dah jumpa je cursor yang tambah ada anak panah kiri dan kanan, kita 2 klik. Okay. Kalau tengok dia dah mengikut saiz konten atau saiz kandungan setiap sel. Berbanding tadi, kalau contoh yang berlainan macam tadi kan, ada yang besar, ada yang bertindih. Okay. So kita highlight, pergi tengah-tengah, 2 klik. Okay. Dia akan mengikut saiz kandungan yang ada. Okay. Sama juga dengan baris. Kita boleh, okay, contoh saya nak 3 baris, pergi di antara 2 klik. Okay. So akan berubah balik. So itu antara tips yang kita boleh buat. Okay. Lagi satu berkaitan dengan data. Mungkin ada di antara kita akan menaip, okay, contoh membuat bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7, 8, 9. Okey, ada lagi satu cara. Kita boleh naik, contoh kita dia memerlukan minimum 3 data, iaitu contoh saya buat 1, 2, 3. Okey, bila dah terdapat 3 data tersebut, saya akan buat pilihan daripada 1 hingga 3. Okey. Kalau perasan, bila saya lalu pada bucu kanan bawah, cursor tersebut akan bertukar kepada palang hitam penuh. Okay, bila keluar palang hitam penuh, itu apa yang saya boleh buat ialah saya klik dan seret sehingga habis. Jadi bilangan yang ditetapkan terus keluar secara automatik, sehingga berapa banyak yang saya seretkan. Okay. Lagi satu, apa yang saya buat ialah ada 3 data juga. Okey, kalau katakan macam ni, mungkin kita boleh seret dalam 20 ataupun 30 data. Tapi kalau data tersebut beribu, beratus, agak sukarlah kita nak seret sehingga ke bawah. Jadi kalau begitu, kita boleh menggunakan fungsi Excel. Yang lagi satu ialah kita buat pilihan 1 hingga 3.
Okey, gerakkan cursor ni sehingga ke bucu, dapatkan cursor solid hitam palang. Okey, bila dapat palang tersebut, kita dui klik. Okey, dia terus susun sehingga data terakhir bersebelahan dengannya bila kita dui klik. Okey, dapat. Contoh lagi satu, kita letak contoh Sunday, Monday, Tuesday. Okey, jadi kita boleh buat pilihan Sunday hingga Tuesday. Pergi kepada hujung bawah kanan. Okey, bila dapat palang, cursor berbentuk palang hitam, kita dui klik. Okey, kita harus buatkan untuk kita. Cuma benda ni boleh ke bawah saja, tak boleh melintang. Okey. Okey, dapat ya. Jadi kita beralih kepada pula beberapa bentuk cursor yang lain. Okey, ni saya dah terangkan bentuk cursor untuk kita buat pilihan tambah putih. Okey, kalau kita klik yang dah ada data, contoh Wednesday, ataupun kita buat pilihan beberapa data, bila kita pergi kepada bucu sisi setiap data, dia akan bertukar kepada palang anak panah atas bawah kiri kanan. Okey, ini menunjukkan kita boleh memindahkan data tersebut kepada sel yang lain. Contoh saya buat pilihan, ataupun satu pun boleh. Pilih satu, pergi kepada sisi, bertukar saja cursor tu palang dan keluar anak panah, kita boleh seret ke tempat lain. Kalau kita buat pilihan yang banyak pun, kita pergi kepada sisi, keluar saja cursor tersebut, kita boleh buat. Okey. Okey, untuk yang auto tadi, yang ni auto ke bawah. Contoh saya letak 1, 2, 3. Saya buat pilihan, kita seret ke bawah. Okey. Boleh juga kita buat ke kanan. Contoh saya buat di sini. Okey, saya pergi jauh sikit lah. Okey, contoh di sini saya buat 1, 2, 3. Okay, so saya buat pilihan 1 hingga 3. Pergi kepada bucu sebelah bawah. Yang ni kalau untuk horizontal kita tak boleh dui klik. Kita boleh klik dan seret. Sama juga dengan bulan dalam bahasa Inggeris. Kita boleh buat pilihan Januari hingga Mac, klik dan seret. Okey. Jadi sebenarnya macam mana dia boleh buat automatik? Okey, sebenarnya di sini dia telah membuat satu tetapan susunan yang akan berlaku secara automatik. Contoh yang ada sekarang ni hari, bulan, tapi dalam bahasa Inggeris. Tapi mungkin kita memerlukan satu susunan yang lain, kita boleh tambah susunan tersebut. Okey, susunan ni kita boleh tambah di, kita tengok di file, option. Okey, di dalam file option, okey, kita pergi sebentar advance. Okey, custom list. Okey, so untuk saya ulang balik kita pergi kepada file, option, pergi kepada advance dan scroll ke bawah. Okey, dapatkan custom list. Okey, klik pada custom list. Okey, kalau kita lihat ini list atau senarai yang telah dibuat. Katakan kita memerlukan satu list yang baru, kita boleh pergi kepada list. Contoh di sini saya buat satu, okey, 2, 3, 4. Okey, katakan saya buat sampai 4. Add. Okey,
ok, so dah ada 1, 2, 3, 4. ok, mungkin saya nak buat lebih sikit lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ok, jadi setelah saya buat setting, apa yang saya boleh buat ialah, contoh saya letakkan 1, 2, 3. ok, kita cuba terus kita buat pilihan 1 hingga 3, pergi kepada bucu sebelah bawah, klik dan seret. ok, kalau tengok dia telah buat secara automatik. Sama juga kalau kita buat ke bawah. ok, jadi cuma ke bawah ni dia ada satu kelebihan, kita boleh dui klik, kita boleh seret, atau contoh undo, kita boleh dui klik. Jadi keluar senarai yang telah kita setkan di dalam setting tadi. ok, itu sedikit berkaitan dengan tips dan trik penggunaan Excel permulaan. Jadi kita akan bertemu lagi pada video akan datang. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.